Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Okey, memandangkan bulan Zulhijjah dah makin dekat, hari ini saya nak bawa satu topik yang memang dekat sangat di hati kita semua, iaitu ibadah korban. Tapi jangan risau, perkongsian kali ini kita buat secara santai je. Tak ada guna bahasa buku teks yang berat-berat tu. Kita sembang santai supaya senang nak faham. Dan yang paling penting, lekat di ingatan. Jom kita mulakan. Cuba tengok biri-biri yang comel ni. Nampak tenang je kan duduk kat situ? Anak bulan pun dah nak muncul, tandanya. Persoalannya sekarang, kawan-kawan semua dah betul-betul bersedia ke untuk ibadah korban tahun ni? Jadi, apa kata kita semak balik panduan ringkas dan juga beberapa pantang larang yang selalu sangat orang keliru dan jadi tanda tanya tiap-tiap tahun. Benda pertama sekali kita kena tahu apa maksud sebenar ibadah korban ni. Secara asasnya, korban ni adalah ibadah menyembelih haiwan ternakan pada Hari Raya Aidiladha sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, apa hukumnya? Hukumnya adalah sunat muakkad, maknanya sangat-sangat dituntut bagi mereka yang berkemampuan. Ia memang bukan wajib, tapi bayangkanlah rugi sangat-sangat kalau kita ada rezeki lebih tapi kita lepaskan peluang keemasan ni kan? Tapi kawan-kawan kena ingat tau, bukan semua haiwan kita boleh korbankan sesuka hati. Hanya haiwan ternakan yang tertentu sahaja yang sah dan dibenarkan dalam Islam. Antaranya macam lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan juga unta. Nampak tak kawan-kawan? Haiwan kita ni semua dah tersendum sedia nak berbakti tu. Sebelum pilih haiwan tu, ada satu senarai semak kesihatan yang sangat penting yang kita wajib tengok. Pertama, haiwan tu mestilah sihat walafiat dan tak ada sebarang kecacatan fizikal. Kedua, dia mesti dah cukup umur. Seterusnya, pastikan haiwan tu tak terlalu kurus dan mestilah bebas daripada sebarang penyakit. Yelah, kita kan nak persembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah, barulah rasa puas hati dan gembira bila tengok haiwan tu sihat, betul tak? Okey, sekarang kita masuk bab waktu pula. Bila sebenarnya waktu yang betul nak laksanakan sembelihan ni? Waktu dia bermula sejurus je kita selesai solat sunat Aidiladha pada 10 Zulhijjah. Kemudian, ia berterusan sepanjang hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan waktu penamatnya adalah sebelum masuk waktu maghrib pada 13 Zulhijjah tu. Kalau kira-kira balik, kita ada masa 4 hari tau. So masa ni memang cukup fleksibel untuk kita uruskan semuanya dengan tenang. Sekarang kita masuk satu bab yang saya rasa paling kerap ditanya tiap-tiap tahun tentang tempoh menahan diri. Bermula je 1 Zulhijjah, buat kawan-kawan yang dah pasang niat untuk buat korban tu, kalian sangat-sangat disunatkan untuk tidak memotong kuku, rambut ataupun apa-apa bulu di badan. Tempoh ni berterusan sampailah haiwan korban kalian tu dah selamat disembelih. Tapi kan, kat sinilah selalunya timbul isu fakta lawan mitos. Kadang-kadang tu berderet mesej tular dekat grup sembang, kononnya kalau potong kuku terus batal korban dan berdosa besar. Kawan-kawan, mari sini saya nak jelaskan. Mengikut mazhab Syafi'i, hukumnya cuma makruh tanzih tau, iaitu perbuatan yang tak digalakkan. Jadi kalau katalah terpotong secara sengaja atau tak sengaja, ibadah korban kalian tu tetap sah. Tak ada dosa, tak ada denda pun. So tenang-tenang je, okey? Okey, bila semuanya dah selesai disembelih, macam mana pula cara kita nak agihkan daging-daging tu? Mudah sangat. Kita guna je formula 1/3. Maksudnya, 1/3 bahagian adalah untuk diri kita dan keluarga sendiri. 1/3 lagi kita berikan kepada saudara mara dan jiran tetangga. Dan baki 1/3 yang terakhir tu, kita sedekahkan pula kepada golongan fakir dan miskin. Nampak tak betapa cantiknya Islam susun bab rezeki ni? Semua orang akan merasa kegembiraan yang sama. Berbalik pada bab tak potong kuku dan rambut tadi, sebenarnya kan ada hikmah yang sangat indah di sebaliknya tau. Kalau mengikut pandangan Imam An-Nawawi, ia dianjurkan supaya seluruh anggota fizikal kita kekal sempurna masa kita buat ibadah tu. Dengan asbab tu, moga-moga seluruh badan kita ni nanti akan diselamatkan dan dipelihara sepenuhnya daripada sebarang sentuhan api neraka. Masya Allah, hebat kan hikmah dia? Jadi, sebagai penutup untuk sembang santai kita hari ini, saya nak tinggalkan satu soalan. Adakah kita dah betul-betul bersedia untuk mengorbankan apa yang kita sayang demi ketaatan kita kepada Allah? Ibadah kurban ni sebenarnya bukan sekadar sembelih haiwan, tapi ia menuntut keikhlasan hati yang sangat luhur. Saya harap sangat perkongsian ringkas kita ni memberi manfaat untuk semua. Selamat melaksanakan ibadah korban kawan-kawan, jaga diri dan jumpa lagi.